$405 and Libby. $410. There are the four bids. The actual retail price is... Apa ni menghina diri pun tak capal. Kata menghina diri kalau tak capal hang. Dengan slipper-slipper tu pergi naik sampai Sidratil Muntaha. Letak di kaki Rasulullah. Benda ini terakak darjat dia sampai lebih daripada arasy Allah. Kalau pakai kita harga 5,000 pun duk tanah lagi. Ni walaupun gambaran Na'al, tempat Nabi jijak, tempat Nabi pakai di kaki Nabi. Nah, tapi oleh kerana kaki afdalul makhluk alal itlaq, gambarannya saja kita letak atas kepala, tanda kita merendahkan diri kita. Kerana jenama ni capal. Lepas tu buat bentuk. Bentuk itu tak semestinya tepat tau. Sebab capal yang dikatakan tapak kaki Nabi, tapak kasut Nabi Muhammad yang dijumpai itu, antara satu tempat dengan tempat lain ni pelbagai bentuk. Tak masuk syurga kerana memakai topi capal Nabi. Tak masuk syurga kerana memakai kubah Nabi. Capal Nabi ni mulia lah. Capal Nabi ni mulia. Dia mulia bukan kerana dia capal. Dengan awak ada slipper tak kepala, tapi kopiah ni bukan awak yang buat, Cina yang punya, dia tidak memberi apa-apa makna pada awak. Oh, rupa-rupanya capal itu dikaitkan dengan Isra' dan Mi'raj. Ketika baginda Nabi SAW Isra' dan Mi'raj, baginda jalan di atas ars dengan capal. Dan ada ustaz yang mengungkapkan sebuah hadis. Sumbernya itu. Nah, ini capal Nabi SAW. Capal Nabi. Bila ada berkait dengan Nabi SAW, semua dimuliakan oleh Allah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bila pegang capal Nabi, diletakkan dekat dengan tubuhnya. Dimasukkan capal Nabi di dalam kain bajunya, ni dalam lengan bajunya, diletakkan dekat dengan dadanya. Kata para ulama, seakan-akan beliau sangat hampir dengan capal tersebut dan sangat jealous beliau dengan capal tersebut kerana capal ini berada dengan Nabi. Kalaulah saya ini boleh duduk dengan Nabi, saya akan jadi capal Nabi SAW. Saya tak dipilih jadi capal. Sampai macam tu sekali kasih dia dengan capal tersebut. Kerana apa? Kerana dia berkait dengan Rasulullah. Bila orang letak di atas kepala capal Nabi SAW, dituduh kata lebih-lebih. Nabi Musa dalam surah Taha naik atas bukit Tur Sina sebab nak dapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Kerabat naik bukit Tur Sina, sampai situ Allah Ta'ala kata, masa tu dia nampak cahaya liklak cahaya. Dia kata, oh itu api perasan. Sebenarnya Allah duk kelui panggil dah. Bila dia naik atas tu, Nabi Musa tengok mai satu suara. Allah Ta'ala kata, sebahagian riwayat kalau kita lama-lama kita kuning, ada satu pokok bercahaya dalam situ. Tak ada setengah riwayat kata tiba-tiba nenek dengar suara. Hak mana-mana pun betul, semua betul. Bila naik atas tu, tiba-tiba mai suara kata apa? Ya Musa, inni ikhtartuka fastami' lima yuha. Musa, aku pilih hang, dengar apa aku nak cakap. So sebelum aku nak kata dekat hang, apa dia kena buat? Nabi Musa naik bukit Tur Sina tadi, Allah kata, ya Musa, ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, tanggalkan slipper kamu. Tempat ni aku dah sucikan, muqaddas, sucikan dia dah untuk nak bagi wahyu. Buka slipper, tak luar lu. So Nabi Musa tanggal slipper, baru duduk dekat tempat yang Allah nak bagi wahyu. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan slipper tu pergi naik sampai Sidratil Muntaha. Sebab tu tuan-tuan jangan duk peleceh orang pakai kopiah yang ada logo slipper Nabi tu. Slipper tu lebih mulia daripada ayah dengan mak kita. Ustaz dapat dari mana keberkatan pada capal Nabi yang betul? Okey, tapi kita sebut melebih sangat. Capal Nabi lebih mulia dari ibu kita sendiri. Ini dapat dari mana kenyataan seperti itu? Dapat dari mana? Bila ayat Quran sebut tentang apa yang kita kena jaga, yang pertama apa dia? La tusyriku bihi syai'a, jangan syirik kepada Allah. Itu nombor satu. Nombor dua, wabil walidaini ihsana, dan kepada ibu bapa kamu buat baik. Nombor satu berkait dengan Allah, jangan syirik. Lepas itu, kepentingan hubungan baik dengan mak bapa. Jangan derhaka mak bapa. Dengan mak bapa buat ihsan. Maka dia teringat ayat Quran kata apabila Nabi Musa alaihi salam nak munajat dengan Allah,
Maka Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, ya Musa ikhla'na alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Musa, pecah kat selipamu. Muka sekarang berada di lembah suci tua. Mu mari nak kecek dengan aku, pecah selipamu. Maka Nabi Muhammad teringat ayat Quran lagu tu, maka dia rasa tidak layak selipar dia bawa bersama nak munajat dengan Allah. Maka dia tunduk nak pecah selipar dia. Tiba-tiba terdengar satu suara berkata, ya Muhammad, jangan pecah selipar kamu. Kerana satu sunnah, satu benda yang dinisbah kepada kamu lebih mulia daripada 7 petala langit, 7 petala bumi. Maka Rasulullah pun naiklah dengan selipar-selipar itu. Naiklah dia bertemu dan munajat dengan Allah Ta'ala. Maka pada malam Isra' dan Mi'raj, katanya Al-Busiri ni kata dalam Burdah, kata anta sahibul alami, pada malam itu kamu jadi tua segala alam. Semua alam hatta arash Allah Ta'ala berada di bawah tapak selipar Nabi berlaku. Baginda pun nak buka capal. Allah kata jangan buka sebab arsh rasa mulia dengan keberadaan kamu dengan capal. Disebut demikian. Itu hadis. Jadi ustaz pun ceramah, sebab itu ada ustaz kata capal lebih mulia daripada mak bapa, sebab arsh pun rasa mulia dengan capal. Tak pernah saya dengar, tapi akhirnya kita terus mengkaji, sebab itu yang orang dengar, orang tanya, rupanya hadis itu palsu. Nah, ada ridak gambar capan Nabi, kopiah gambar capan Nabi ni, capan Nabi terus dia label-labelkan syirik, selifariyun. Nah, tak boleh kita bergelar gitu. Nah, kita orang ahli sunnah wal jamaah, manhajur rahmah, manhaj kita manhaj cinta, manhaj kasih sayang. Bukan manhaj, bukan prinsip kita mencaci maki, menghina, menggelak. Nah, keji-keji tidak. Tapi kita kata dia mulia. Mulia dia tu capal tu ke ataupun lambang capal tu? Kadang-kadang iblis duk main kita. Kita rasa kita muliakan Nabi, ya, kita nak muliakan Nabi. Tapi sampai kepada tahap kita menjadikan logo itu sebagai azimat, maka dia termasuk dalam tangkal. Itu bahaya tu. Atas nama cinta kat Nabi. So kita katakan, kita clear lah, kita tak nafikan keistimewaan capal Nabi. Bahkan capal Nabi ni memang mulia lah. Kalau kita jumpa capal Nabi yang betul-betul capal Nabi pun, kita memang betul tak atas kepala, kerana dia khidmat untuk kaki Nabi. Tapi bukan logo dia tu yang kita jadikan azimat. Semua ini ada toke di belakang. Kita campur kurma, apa lagi? Kismis, habbatus sauda, air zam-zam, air ludah ustaz. Apa lagi kita campur? Kita kata makanan Nabi SAW. Hatta Nabi tak pernah campur macam tu. Sebab itu maka saya tak apalah, memang saya tahu ramai ustaz nak kaya sekarang ni, tapi jangan tipulah kismis jampi. Tapi sekarang, dulu saya pernah cerita kismis jampi. Sahabat jual kismis jampi, dia kata macam mana kita nak jampi kismis ni? Satu kontainer kita nak jampi macam mana? Kalau air mungkin cair, kita tiup di sini, kita campur lah semua kan. Kita nak tiup macam mana? Kita kata kismis ini telah dijampi oleh gambar dia sekalian. Nah, sekian kita jampi je. Kita kadang-kadang nak suruh anak buah anak jampi. Tak, kita kata kita jampi. Tapi kita nak jampi je nak. Kalau kita tiup atas, bawah tak kena. Dia kata Syekh, entah ni tu susah kita nak mendetailkan semua benda ni. Tak, kerana apa yang ada, kenapa kita tak jual kismis je? Ni semua pakai topi. Macam tu. Oh, ini topi Nabi. Bila topi Nabi dia jadi macam mana? Boleh menghalang dari orang dapat jahat. Kalau letak dalam kereta tak accident, letak dalam rumah kawan tak masuk, letak di kedai orang lain, sakal 300 pun orang beli. Pasal apa? Saya nak tahu tuan-tuan, kat tuan-tuan yang lain, pasal apa yang tengok lain? Pasal apa kalau benda lain kita akan tanya apa Allah? Oi, tak kamar kan? Kamu dia kan? Tak kamar kau ni barang lagi. Tapi pasal apa benda tu bila ada kaitan dengan agama, bila orang ayat Yasin
ke ayam Nabi ke topi Nabi ke capar Nabi ke cincin Nabi ke apa, kita tak tanya Allah. Kita tak ketika Allah. 3 hadis pun kita bayar. Pasal apa? Pasal orang telah